Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 5 intelijen dan 5 brilian. SK Rompin. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tajuk jirim. Okay, apakah jirim? Sifat-sifat jirim. 3 keadaan air. Perubahan keadaan air. Okay, jadi kita akan lihat. Apakah jirim? Jirim ialah objek. Okay, lihat muka surat yang belah kanan ni. Jirim ialah objek yang mempunyai jisim. Maksudnya boleh ditimbang. Okey, macam contoh kerusi, meja kita boleh timbang kan. Dia ada jisim dia. Okey, memenuhi ruang. Jadi memenuhi ruang maksudnya contoh macam kita tiup belon. Okey, gas udara tu memenuhi ruang belon tu. Okey, boleh dilihat. Okey, lepas tu boleh disentuh atau dirasa. Okey, ini adalah ciri-ciri jirim. Okey, kita lihat. Kita lihat dari muka surat kiri dulu Kiri, okey. Satu, apakah jirim? Okey, boleh tengok dekat situ ada contoh. Okey, tengok cursor cikgu ni Pepejal. Ada jenis, 3 kelas jirim. Pepejal, cecair dan gas. Okey, pepejal contoh dalam gambar tu ada kertas, ada kacang, ada kereta api, ada belian, ada apple. Okey, cecair pula. Nampak? Air dalam baldi, kolam renang, air kolam renang, minyak. Ni apa ni? Minyak zaitun. Okey, nampak? Laut. Lepas tu apa? Air oren dalam jug kan? Jadi tu cecair. Cecair ni, cecair ni air, minyak. Macam tu lah. Kalau bekas-bekas dia tu, pepejal. Okey, jangan tertukar Okey, kalau gas, okey contoh tu macam angin. Lagi apa? Okey, awan. Awan-awan tu, awan kan wap-wap air kan? Okey, jadi dia kategori gas lah. Okey, lepas tu nampak tu. Wap air daripada cerik tu. Tu gas. Okey, wap air bahan, wap gas yang terbebas. Gas bahan kimia kan? Lepas tu bau. Bau-bau. Okey. Lepas tu ni, tong gas ni. Gas yang kita guna untuk masak tu. Dalam tu. Dalam tu gas. Luar tu, tong tu pepejal. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. Okey, 3 keadaan ni. Pepejal, cecair dan gas. Okey, boleh faham setakat ni? Okay, yang kedua, kita tengok sifat-sifat jirim. Okey, kita tengok pepejal dulu. Okey, pepejal mempunyai jisim. Okey, maksudnya boleh ditimbang lah. Boleh timbang. Dia ada dia punya berat dia. Berapa kilo. Okey. Lepas tu dia mempunyai isi padu. Isi padu yang tetap dan memenuhi ruang. Maksudnya isi padu tetap ni dia tak berubah-ubah. Maksud isi padu tetap yang tak berubah ni contohnya saya cakap kalau TV rumah kamu tu kan. TV rumah kamu tu kan dia tetap je bentuk. Dia segi empat tepat macam tu kan. Dia tak berubah. Kejap esok dia jadi 3 segi. Kejap esok dia jadi bulat. Itu maksudnya pepejal. Pepejal ni dia tetap isi padu dia. Dia memenuhi ruang. Okey, mempunyai bentuk tetap. Okey, macam cik cakap tadi lah. Bentuk TV kamu, rumah kamu tu tak berubah kan. Okey, lepas tu pepejal ni dia tidak dapat dimampatkan. Dia tak macam cecair, gas. Cecair pun kita tak boleh mampatkan. Okey, dia tak macam gas. Gas boleh mampatkan. Okey, lepas tu kita tengok cecair pula. Sifat-sifat jirim, kategori kelas cecair pula. Okey, cecair mempunyai jisim, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Okey, mempunyai isi padu tetap ni maksudnya contoh kalau dalam air mineral kita minum tu kan 500 ml mililiter. Okey, nampak isi padu dia tetap. Kalau kita tak kacau air tu kita tak minum, dia tak berubah pun. Dia kekal 500 ml. Tu maksudnya isi padu dia tetap. Dan memenuhi ruang. Okey, dia juga tidak mempunyai bentuk. Okey, cecair ni dia berbeza dengan pepejal tadi. Dia tidak mempunyai bentuk tetap, tapi mengambil bekas, mengambil bentuk bekas. Maksudnya cecair ni dia akan ikut bentuk bekas dia. Contoh kalau kita isi minyak masak dalam bekas bulat, minyak masak tu kan bulat lah, dia ikut bekas bentuk bekas tu. Kalau kita letak dalam bekas yang petak, petak lah minyak tu. Faham kat sini?
Okey, jadi cecair ni dia tidak dapat dimanfaatkan. Dia sama macam pepejal tadi, tak boleh dimanfaatkan. Okay, lepas tu kita tengok gas pula. Gas sama juga mempunyai jisim. Tapi gas berbeza dia tidak mempunyai isi padu tetap, tetapi memenuhi ruang. Tidak mempunyai isi padu tetap tetapi memenuhi ruang. Tidak mempunyai isi padu tetap ni maksudnya isi padu gas ni dia berubah-ubah. Okey. Lepas tu gas ni tidak mempunyai bentuk tetap. Tetapi mengambil bentuk bekas sama macam cecair tadi. Gas ni dia ikut, maksudnya macam kita tiup belon. Okey, jadi gas yang dalam belon tu bentuk bulat lah. Dia ikut bentuk belon tu. Jadi kalau contoh gas dalam botol mineral, dia ikut bentuk botol mineral pula. Okay, jadi gas ni dia boleh dimanfaatkan. Dia tak macam cecair dengan pepejal tadi. Cecair dengan pepejal tak boleh dimanfaatkan, tapi gas boleh dimanfaatkan. Okay, keadaan air pula. Okay, kita masuk pembelajaran seterusnya iaitu keadaan air. Kenapa kita nak tengok keadaan air? Kerana air ni contoh paling mudah yang wujud dalam 3 keadaan. Maksudnya air ni wujud dalam pepejal, wujud sebagai cecair dan wujud sebagai gas. Kalau dalam pepejal, kita boleh tengok tu, nampak ais batu tu. Dalam pepejal kita panggil dia ais. Bila dia jadi cecair kita panggil dia air. Tapi bila jadi dalam bentuk gas kita panggil dia wap air. Okey, faham kat sini? Maksudnya air ni boleh wujud dalam 3 keadaan. Pepejal, cecair dan gas. Okey, keadaan air lagi, apabila air dipanaskan dan disejukkan, ia akan berubah kepada bentuk yang lain. Contohnya, air daripada ais, bentuk pepejal, dia akan mengalami proses peleburan. Okey, cikgu zoom sikit kita tengok. Okey, peleburan. Bila peleburan, maksudnya ais tu menyerap haba. Jadi bila dia menyerap haba, dia menjadi air dalam bentuk cecair. Lepas tu, dia akan mengalami proses penyejatan atau proses pendidihan. Okey, beza dia kalau penyejatan ni kita biar dia terdedah pada contoh cahaya matahari. Tapi bila pendidihan ni kita dengan bantuan api kat dapur tu kan, kita didihkan dia. Okay, faham? Penyejatan atau pendidihan, dia akan menyerap haba dan menukarkan air tu kepada wap air yang dalam bentuk gas. Okay, dalam keadaan gas. Okay, kita tengok yang bawah pula. Okay, yang bawah pula daripada wap air kepada ais kan macam mana. Okay, daripada wap air, kita panggil proses dia kondensasi untuk dia menjadi air. Kita kondensasi dia, dia akan kehilangan haba. Wap air tu akan kehilangan haba dan menjadi air. Contohnya periuk nasi kat rumah kamu tu. Okay, ibu kamu tak nak nasi kan? Jadi wap air daripada air yang gunakan untuk tanak nasi tu, dia akan pergi dekat penutup periuk. Itulah proses kondensasi. Dia akan terkumpul dekat penutup periuk tu. Lama-lama dia kehilangan haba dan membentuk air semula. Okey, jelas. Okay, bila dia membentuk air, kalau kita nak jadikan dia ais, kita melakukan proses pembekuan. Biasanya kita letak dalam peti lah kan. Bila letak dalam peti, air tu akan kehilangan haba dan lama kelamaan dia menjadi pepejal, iaitu ais. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Perubahan keadaan air. Air boleh berubah daripada satu keadaan jirim kepada keadaan jirim yang lain. Okey, macam tadi kita tengok kan. Air dan jirim boleh berubah keadaan melalui proses. Okey. Baiklah. Pembekuan. Proses peleburan. Proses pendidihan. Proses penyejatan dan kondensasi. Okey. Ini adalah proses-proses yang menyebabkan perubahan keadaan jirim air. Okey, jadi tengok jadual tu. Jadual yang belah kanan ni. Okay, jadual berikut menunjukkan ringkasan perubahan keadaan bahan, keadaan jirim bagi setiap proses. Okay. Okay, ini proses dia. Okay, peleburan. Proses peleburan ni iaitu perubahan pepejal kepada cecair. Apabila jirim itu dipanaskan, dia akan menerima haba. Penyejatan dan pendidihan pula, cecair kepada gas. Apabila jirim itu dipanaskan. Jadi proses ini menerima haba juga. Okey, pembekuan pula
cecair kepada pepejal, disejukkan. Okay, jadi proses ini kehilangan haba dan terakhir kondensasi, iaitu proses gas kepada cecair. Dia disejukkan juga. Proses ini kehilangan haba. Okey, murid-murid. Kita tengok satu persatu perubahan keadaan air. Ini proses peleburan. Nampak ais dipanaskan menjadi air. Ataupun kita tinggal je ais ni dekat luar peti. Lama-lama dia lebur. Itu proses peleburan. Lama-lama dia jadi air. Dia pepejal kepada cecair kerana menerima haba. Haba daripada sekeliling lah. Dalam peti kan sejuk. Bila keluar, panas. Jadi dia menerima haba daripada sekeliling. Menyebabkan ais itu cair menjadi cecair. Menjadi air. Okey, seterusnya proses penyejatan. Kita dapat lihat. Okey, ni kat tasik kan. Kolam ke kan. Okey, jadi cahaya matahari, okey, kepanasan daripada sekeliling menyebabkan penyejatan berlaku. Iaitu cecair menjadi gas. Okey, menjadi gas dan naik ke angkasa lah. Naik ke atas. Okey. Jadi proses ini menerima haba. Kita dapat lihat. Ini proses penyejatan. Biasanya selain penyejatan, proses pendidihan. Iaitu air kepada wap air juga. Okey, pendidihan ni kita gunakan api lah. Tadi kita gunakan haba daripada matahari, haba daripada sekeliling. Okey, jadi tu cecair kepada gas. Proses pendidihan ni cecair kepada gas. Proses ni menerima haba juga. Lepas kita tengok proses seterusnya pembekuan. Kita nampak air disejukkan menjadi ais. Okey, cecair bertukar kepada pepejal. Iaitu proses kehilangan haba. Pembekuan ni kita tak dalam peti lah biasanya. Okey. Okay, selain itu kondensasi. Nampak kondensasi. Macam mana proses kondensasi ni? Wap air daripada cerik tu nampak. Ada budak ni dia tahan. Dia tahan wap air tu. Lama-lama bila dia tahan wap air tu kehilangan haba. Bila kehilangan haba daripada wap gas bertukar kepada cair semula. Jadi air balik. Ya faham eh? Okay. Jadi nampak ada peta dekat ada 3 segi yang memudahkan murid-murid lah untuk mengingat proses perubahan keadaan air. Okay, dan tengok jirim dari keadaan jirim gas kepada cair, kepada pepejal kepada gas semula, kepada cair. Okay. Boleh tengok jadual belah kanan ni untuk menambahkan pemahaman kalian. Okay. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Boleh nanti cikgu akan tinggalkan quiz, jawab quiz tu untuk menguji pemahaman kalian. Okey, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.